Okey, kembali lagi bersama saya Miza dan juga Pak Wan. Okay. Minta maaf lah sebab tadi ada masalah teknikal sikit. Hari ni macam happening sikit. Hari ni macam happening sikit. Kembali lagi bersama dengan saya Miza dan juga Pak Wan. Minta maaf lah kat semua sebab tadi ada masalah teknikal sikit. Dia hari ni macam happening sikit sebab hari ni istimewa je. Sebab hari ni Miza pakai baju Minangkabau ni. Baju ni bukan senang nak pakai dia sebab dia memerlukan senang? Ada bukan senang lah, kira kita nak dapat baju ni, nak merasa nak pakai. So macam korang yang nak nak cuba nak sewa baju ni, betul, korang boleh datang lah ke datang ke sini, ke Malaysia, jumpa dengan saya Pak Wan dan anda boleh sewa busana ni. Di Rumah Negeri 9 korang boleh datang sini. Okey Pak Wan. Macam tadi Pak Wan, ada orang tanya, adalah soalan orang tanya, apa suku-suku kaum yang ada dekat dalam Negeri 9 ni, antaranya lah yang Pak Wan tahu. Okey, seingat saya dekat Negeri Sembilan ni ada lebih kurang 12 suku. Saya ingat beberapa suku je, ni saya bagi tahu. Yang first suku Biduanda, yang kedua suku Batu Hampat, yang ketiga suku Payakumbuh, yang keempat suku Mungkal, yang kelima Tanah Datar. Yang keenam seingat saya Tiga Batu. Suku Tiga Batu yang saya ingat. Dia ada 12 banyak suku. Yang 6 tu orang kata kebiasaannya lah yang orang kata yang ingat. Kiranya suku-suku yang ada dekat dalam negeri, yang ada dekat dalam negeri 9 ni ada 12 suku. Betul. Itulah dia antara suku-suku yang Pak Wan bagi tahu tadi. Antaranya lah. Antaranya. Jadi 12 kita nak ingat satu-satu tu orang kata banyak. Sebab dan bukan orang Nagoya je. Banyak bona suku yang nak ngingat kan tu. Macam lain je wajah. Belajar kan. Okey lah Pak Wan. Okey. Macam tadi orang tanya pasal suku. Mesti ada orang tertanya-tanya macam negeri-negeri dalam Malaysia ni, kita mesti tahu dia ada tarian dia, apa semua Pak Wan. Kalau macam Negeri Sembilan ni lah yang Pak Wan tahu, tarian apa yang selalu yang ada lah yang orang tahu? Dekat Negeri Sembilan ni orang kata banyak. Okay. Tapi yang kebanyakan lah, yang kebanyakan orang luar dengan orang di Sembilan mempersembahkan kebiasaannya adalah lagu tari piring dengan lagu endang. Lagu tari piring dengan lagu endang. Betul. Endang ni dia punya orang kata tarian dia kebanyakan dia semua duduk. Duduk sebaris. Kalau kata ada 10 lah baris, tapi berselang-seling lelaki perempuan. Nampak persembahan tu cantik. Dia akan duduk mendendangkan dengan lagu endang, dia akan duduk bersimpuk dan dia akan menari dengan tarian tu. Maknanya antara tarian yang ada lah dekat Negeri Sembilan ni ada tarian endang dengan tarian piring. Tarian piring ni pula dia lelaki perempuan pun ada. Okey, dia menggunakan aksesori piring kaca. Okey, piring kaca untuk menarikan tarian piring tu. Kalau dulu tarian piring ni dia sebenarnya orang kata dia tarian khas lah. Tarian khas lah. Dia menari daripada orang kata daripada untuk persembahan orang-orang besar. So dia akan menari menggunakan tari piring tu lah. Maknanya pada zaman dulu ni lah kita nak tengok tarian-tarian macam ni, kita kena tunggu ada majlis kerajaan, majlis-majlis besar. Kalau anda yang dekat luar sana, kalau nak tengok tarian piring, tari endang, bolehlah datang ke Mini Malaysia, Mini Ahsan Icro Melaka. Kita ada persembahan kebudayaan. Persembahan kebudayaan. Hari Sabtu dan Ahad. Okey, untuk waktu-waktu persembahan dia, kita ada pukul 11 pagi, 2:30 petang dan pukul 4 petang. 4 petang? 4 petang. Pukul 4 petang. 4:30 tu dah sembang balik dah wajah. Maknanya kita kat sini ada juga
tarian kita ada tarian-tarian etnik, ada tarian-tarian kaum, ada tarian-tarian negeri. Boleh datang ke sini untuk melihat tarian yang dipersembahkan. Seminggu 2 kali, hari betul. Sabtu dan hari Sabtu Ahad. setiap hari Minggu. Boleh datang ke Malaysia untuk melihat persembahan. Saya ulang lagi sekali, persembahan dia pukul 11 pagi, 2.30 petang dan pukul 4 petang. Jadilah Pak Wan dah cakap pasal tarian piring, tarian endang tu. Boleh tak Pak Wan tunjuk sikit lah, step lah. Orang kata belajar step lah sikit pasal tarian piring ke. Okey, saya tunjuk orang kata step daripada tari piring lah. Okey. Dia orang kata tak susah pun tari piring ni. Cuma kita nak menggayakan je. Okey. Meja boleh ikut sekali lah. Okay. Dia boleh ikut sekali. Okey. Dia biar tegak tangan dia macam ni. Okey. Tangan ni buka sikit. Okey. Kaki dia macam kita berjalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Tangan dia pula dihayung atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kita buat sekali dengan kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia pergerakan dia senang je. Tapi bila dah masuk dengan lagu dia yang begitu rancak, yang sedap tu, dia akan jadi macam orang kata kekuatan dia pada tangan kita memegang piring tu. Kalau jatuh tu maknanya dia mungkin terlepas ke apa ke. Okey. Bila kita dah tegak macam ni, tangan piring dia akan orang kata ke kuda. Kaki kita akan ke kuda, dia akan tarik macam ni. Macam mana? Dia ke kuda sikit. Macam ni? Tak apa, meja boleh sikit je turun. Sikit je. Meja turun sikit, okay, tangan ke sini. Macam ni? Betul. Sini, so sini. 1, 2. Dia jadi 1, 2, 3, 4. Dah macam Atromen dah Mak Jah ni. Itu adalah contoh lah. Itulah sikit lah contoh. Sikit lah. Kalau anda nak tahu, nak belajar, boleh datang ke Malaysia Yayasan Darul Melaka untuk belajar tari piring dan juga tari endang. Lepas ni kita boleh buat tari Atromen pula Mak Jah. Jangan risau. Pak Wan ni dia betul-betul dah minggu kedua dia dah pandai nak bergurau. Pak Wan, okey. Kita kena ingatkan lah yang penonton ni yang tengah tengok live ni. Di setiap segmen sekarang kita orang ada satu soalan dan siapa yang boleh jawab soalan tu, korang nanti kita akan bagi tiket masuk percuma. Kita akan bagi free tiket percuma. Lepas tu saya nak ingatkan tentang promo yang kita orang tengah jalankan sekarang, iaitu promo Malakan Pak Wan. Promo tu adalah 50% diskaun untuk harga tiket masuk untuk anak-anak Melaka. Untuk dewasa berharga RM8, untuk kanak-kanak berharga RM5. Untuk kanak-kanak 6 tahun dan ke bawah masuk secara percuma. Selain tiket-tiket masuk tu, dekat dalam Mini Malaysia ni korang pun boleh bawa family untuk dapatkan package family day. Kita orang pun ada siapkan, adalah tersedianya swimming pool untuk berenang-renang dekat dalam tu. Ada aktiviti memanah, ada aktiviti mainan ATV. Kalau tak silap Mek Jah ada memancing. Betul. Ada memancing. Kalau ada yang macam nak memancing pun kat sini pun ada juga. Dekat sini juga boleh datang memancing dekat sini. Ikan-ikan pun orang kata gemuk-gemuk juga ikan kat sini. Boleh je datang kat sini. Okay. Selain tu Pak Wan, dekat Mini Malaysia sekarang kita ada buat dapur MMACP. Apa tu dapur MMACP? Kita akan buat charge of delivery makanan, orang panggil singkatan COD. Kita akan buat COD makanan. Antara menu-menu dia yang ada, nanti korang bolehlah tengok dekat page IG, page Facebook Mini Malaysia. Macam sebelum ni Pak Wan, kita ada jual daging masak hitam. Itu saya dengar ramai yang minta ramai tu. Order. Sampai tak cukup tangan Chef Mira kita yang pagi tadi tu nak masak daging masak hitam. So nanti siapa-siapa yang ada beli yang rasalah daging masak hitam ni, korang bolehlah bagi review supaya orang lain pun tahu yang sedapnya. Mini Malaysia ada menu-menu macam tu lah masakan. Kita bukan macam kenalkan budaya tradisi je Pak Wan. Makanan pun kita ada jual. Biasanya kalau dekat Negeri Sembilan ni paling famous
Masak lomak cili api. Ya, masak lomak cili api ya. Dan memang Daging sukor salai. Daging salai. Tu kebanyakannya memang kalau pergi Negeri Sembilan, makanan tu memang orang kata tak miss lah. Memang akan cuba nak rasa. Setiap orang kata daerah punya masakan dia berbeza. Betul. Cara dia, tapi dia tetap macam Negeri Sembilan ni orang kata memang makan podeh. Sebab itulah terkenalnya masak lemak cili api ni. Botol tak sebut tu. Botol makan podeh. Suka makan bono podeh. Macam lain bunyi dia. Okey Pak Wan. Lebih macam dia terbawa-bawa. Saya okey. Okey Pak Wan, okey. Macam tadilah Pak Wan cerita pasal baju-baju Minangkabau ni kan. Pak Wan cakap adalah warna-warna lain lagi. Mungkinlah ada yang tengah tengok live ni macam mungkin dia orang nak tengok baju-baju lain, warna-warna lain yang ada lagi lah dalam koleksi Pak Wan tu. Okey, boleh kalau tengok lain boleh kita akan orang kata pamerkan baju yang lain, tapi kali ni saya pamerkan sepasang. Sepasang nak tahu warna apa? Saya akan memperagakan warna merah. Warna merah. Sepasang warna merah. Dia nampak macam garang, tapi dekat orang kata kalau kita tengok dia nampak cantik lah. Kalau meja dah tengok, kita boleh ke sebelah sana. Okey, kita sama-sama ke sebelah sana untuk tengoklah model kita memakai pakaian tradisi Minangkabau ni, tapi warna merah. Warna merah. Jom kita ke sana. Jadi Pak Wan, inilah model-model Pak Wan untuk hari ni. Okey, ni saya peragakan untuk wanita dulu untuk sampai ke depan tu lihat. Laki dia silakan. Tu dia warna merah macam warna merah, yang nampak cantik, lebih kurang macam meja juga. Warna merah dia nampak dia cantik sikit. Okey. Kita tengok bahagian lelaki pula. Macam ni yang lelaki punyalah. Itu lelaki. Okey, untuk lelaki dia yang berkepala ni dia bersongkok. Bersongkok. Dia bersongkok. Dia nampak ni sikitlah. Okey, boleh tak kita panggil dua-dua model panggil kita ke depan? Panggil dua-dua model kita ke depan. Boleh silakan. Okey. Dia meja boleh duduk sebelah. Okey. Dia nampak sini. Cantik, nampak menarik. Kebanyakan yang datang kat sini meja yang sewa baju busana Minangkabau ni kebanyakan dia warna merah. Semua suka warna merah sebab dia kata merah ni nampak warna merah ni orang tahu warna dia menyelah. Dia menyelah lagi. Satu lagi dia punya tanduk dia lain sikit daripada tanduk yang meja pakai tu. Tanduk dia ni ada beza-beza ke Pak Wan? Dia tak ada beza, semua sama dia. Cuma yang depan ni dia tak ada manik je, yang meja pun ada manik. So saya punya ada bangs. Ada bangs. So cantik sikit. Okey, yang lelaki dia bersongkok. Ni songkok dia lah. Kira ni lah songkok tradisi orang Negeri Sembilan. Dia tak sama dengan songkok-songkok yang ayah kita, pakcik kita, abang kita pakai pergi songkok kopiah, yang songkok hitam tak sama. Songkok dia memang macam ni. Dia ada jaket, dan dia ada bersamping dan ada anak baju dekat dalam. Yang baju Minangkabau ni dia lebih kurang ada 3 lapis yang perempuan. Dia ada satu baju kata baju kurung ni. And then dia ada boleh pusing ke belakang. Model boleh pusing belakang. Dia ada macam ni. Yang ni orang panggil dia kepak macam Superman. Ada orang panggil datang sini dia kata, Pak Wan, kenapa baju ni macam Superman, kepak? Tapi dia sebenarnya kat sini dia cantik dia. Dia ada manik-manik kat sini. Okey, macam dia adalah dikira ni dia punya keunikan dia lah, baju dia. Manik-manik dekat baju tu. Satu lagi yang paling orang kata cantik kat sini, orang tengok dia punya lapik dada. Lapik dada. Ni boleh tu pusing ke depan. Dia macam ni. Kebanyakan dia orang yang pakai baju Minang ni yang sewa mencuba baju dekat sini, kebanyakan dia salah pakai lapik dada. Lapik dada dia terbalik. Sepatutnya yang original dia macam ni. Yang panjang yang labuh ni bahagian hadapan. Bukan yang belakang ni ke depannya. Kalau belakang depan tu dia jadi lain sikit.
Okey. So inilah dia contoh-contoh apa? Bukanlah contoh, inilah dia baju tradisi Minangkabau yang lain yang ada dalam koleksi Pak Wan. So korang yang nak datang sini, nak sewa baju boleh, nak peraga baju, nak cubalah baju-baju tradisi macam ni. Korang boleh cuba. Korang boleh datang sini buat sewa kan Pak Wan kan sewa, baju kita ni. akan sewa baju mungkin ni. Pak Wan boleh bagi tahulah sikit harga sewa dia macam mana kalau datang kat Mini Malaysia ni. Kita ada package dekat sini, kita ada package keluarga dengan package kanak-kanak. Okey, kanak-kanak kita pun ada baju dia. Baju Minang ni pun ada juga. Maknanya kalau korang datang satu family, datang family, semua family boleh pakai. Sebab yang untuk kanak-kanak kita ada 2 pasang baju, 2 lelaki dan 2 perempuan, dan juga sepasang untuk mak ayah pakailah. Untuk dewasa kita untuk busana ni dengan harga RM10 sahaja. Okey, untuk kanak-kanak RM5 sahaja. Kalau dekat luar, dekat orang kata tempat-tempat lain harga dia mungkin terlalu mahal. Dekat sini kita bagi harga yang ni orang kata murah dan mampu milik harga untuk milik lah. Cuba. Okey. Kita hari ni banyak ketawa Mek Jah apa kata kalau kita minta apa model kita jalan untuk catwalk sikit lah. Untuk pusing tunjuk sikit peraga. Boleh silakan. Okey. Model kita ni, model ni first time jadi model, dia malu-malu sikit. Dia malu-malu kita nak cuba tu. Okey. Nampak bila dia berjalan dia punya manik-manik tu berjurai-jurai, nampak dia cantik. Okey. Dekat situ. Dia, hari ni saya tak tahu nak cakap sebab saya tengok macam hari ni terlalu macam happening hari ni macam okey dia ni macam meriah sangat. Minggu lepas tak adalah meriah sangat, tapi banyak orang kata pengetahuan yang kita belajar. So dekat Rumah Negeri Sembilan ni pun kita belajar tentang adat, tentang tarian, tentang busana rumah, dan juga orang kata ciri-ciri lah rumah ni. Macam tadilah dari awal live tadi Pak Wan dah ceritakan tentang asal usul nama Negeri Sembilan, asal usul Minangkabau. Lepas tu tradisi-tradisi dan seni dia, seni Minangkabau. Pak Wan juga tadi ada cerita tentang adat pepatih. Adat pepatih. Ada 5 adat pepatih jadi. Betul. So korang bolehlah kalau ada apa-apa soalan lagi ke boleh tanya. Mungkin Pak Wan boleh jawabkan kat ruang komen tu. Kejap lagi saya dengan Pak Wan akan bagilah satu soalan untuk korang. So ingatlah, siapa yang jawab soalan tu dengan betul akan dapat satu tiket percuma. Satu tiket masuk untuk masuk ke Mini Malaysia. Sekarang ni tengah promotion. PKPB pun Melaka dah habis kan Pak Wan. Betul. So time-time macam ni lah korang nak datang, nak melawat Melaka, nak melawat Melaka, nak datang ke Mini Malaysia, kan untuk kiranya orang kata kalau kita tak boleh nak rentan negeri jauh-jauh. Kalau masuk Mini Malaysia ni Pak Wan, sampai Sarawak kita sampai kan? Sampai juga. Orang kata tempat lain ada PKPB kat dalam Malaysia ni tak ada. Kita boleh rentas semua negeri. Ada 13 negeri semua boleh orang kata rentas. Tak ada masalah. So korang bolehlah datang sini. Sementara kita orang tengah ada promotion 50% discount untuk anak-anak Melaka. Untuk dewasa kita harga tiket berharga RM8. Untuk kanak-kanak berharga RM5 dan kanak-kanak 6 tahun ke bawah masuk percuma. Masuk percuma saja. Betul. Lah kita dah tunjuk baju, dah tunjuk apa. So saya nak ingatkanlah. Apa tu? Kita kat sini pun ada buat package tau. Package makanan berhidang. Hari ni saya rasa macam happy lah sebab meja hari ni banyak ketawa. Seronok pula saya tengok. Rasa macam lepas ni boleh masuk rancangan Bahar Raja Lawak. Boleh, tak ada masalah. Macam tadi Pak saya cakap, kita ada package makanan berhidang juga. So untuk makanan berhidang ni seorang berharga RM40. RM40 tu nanti kira kita orang kat sini akan hidangkanlah makanan-makanan tu macam lauk asam pedas. Macam semalam, kalau ada yang tengok live semalam, macam mungkin adalah permintaan nak makan asam pedas buah Melaka. Korang boleh je WhatsApp dekat nombor 013 313 8686 untuk
tanyalah lebih lanjut untuk package makanan berhidang. Untuk dapur MMHCP macam saya cakap tadi, kita ada buat COD makanan, dessert pun ada. Selain tu baru Boleh teruskan, tak ada masalah. Boleh. Ada orang nak close up baju kejap lagi. ada orang boleh. Tu semua kita akan tunjukkan di segmen yang terakhir nanti. Di penghujung segmen. Saya hari ni terhibur Pak Wan. Saya pun rasa macam bila awak ketawa, saya pun macam nak cakap ketawa tu. Okey. Itulah dia tadi kita punya okay. Seronok jugalah orang kata bersama-sama dalam segmen ni kan. Ada gelak-gelak ketawa. Kiranya macam live kita ni macam kita dapat ilmu, kita betul. dapat pengetahuan yang baru kan Pak Wan. Kita dapat tengoklah benda-benda baru yang mungkin kita tak pernah tahu, tak pernah tengok. Semua kita ada kat sini. So sambil-sambil tu kita macam bergelak ketawa lah sikit Pak Wan. Okey Pak Wan. Betul. Macam kalau untuk korang yang Okey Pak Wan, macam tadi ada permintaan kan ada orang nak tengoklah suasana Rumah Negeri Sembilan ni. So itu pun kejap lagi kita akan tunjuk tau. Kita akan tunjuk lah semua tu. Okey, tak apa, untuk masa ni kita close up lah dulu baju-baju model Sembilan yang dekat sikit lah. Betul. Okey. Model boleh lah. Dari sini je. Model. Selalu. Ya dah. Kewak balik. Catwalk balik. Kita inilah kita boleh biar model kita catwalk dulu. Macam tadi kita dah ada orang nak close up, nak tengok betul-betul detail dia. Kita boleh betul tengok. Betul ke tidak dia punya cara pemakaian dia, cara dia apa semua. Ni lah. Betul. Close up untuk busana Minang Negeri Sembilan ni lah. Okey Pak Wan. Alright. Okey, tu dia. Okey, tu dia model kita dah catwalk. Kita dah bagi tahu sedikit lah tentang Rumah Negeri Sembilan ni. So Pak Wan, Pak Wan ada apa-apa lagi ke nak cerita tentang Rumah Negeri Sembilan ni ke? Apa-apalah yang Pak Wan nak bagi tahu lagi. Okey, untuk Rumah Negeri Sembilan pula, kalau anda tengok dekat tepi meja ni, ada kerawang-kerawang dekat rumah ni. Ya ni. Cuba tengok kat sini. Boleh tak kamera tu tunjuk? Ada kerawang-kerawang yang dekat hadapan rumah ni. Okey, kalau nak tahu dia punya kerawang-kerawang ni, lagi banyak kerawang yang ada dekat depan rumah ni, orang kata lagi berada lah orang tu. Kalau kerawang dia kurang sikit, mana orang tu lah orang-orang biasa. So dia bukan orang orang kata bukan orang bangsawan lah, dia cuma orang biasa sahaja. Kalau dia punya ukiran dia lagi rumit, lagi cantik, bermakna orang tu adalah orang bangsawan dan orang tu lagi kaya daripada orang yang dekat bawah ni. Kiranya keunikan Rumah Negeri Sembilan ni unik lah kan, sebab kalau ada lain rumah lain keunikan dia. Betul. Ada rumah yang membezakan bangsawan dan rakyat biasa tu kadang-kadang tiang rumah. Untuk Rumah Negeri Sembilan ni untuk membezakan lah bangsawan, antara bangsawan kita ada kerawang yang ada pada rumah ni. So tadi ada yang minta lah Pak Wan nak tengok sikit. So kita akan tunjuk sikit lah. Dia kalau kita tunjuk sepenuhnya tak special lah korang nak datang sini nanti. Boleh, jom kita masuk. Jom kita masuk. Okey. Ini adalah bahagian ruang tamu dia Pak Wan. Ni ruang tamu dia. Kawasan ruang tamu lah. Kawasan ruang tamu Rumah Negeri Sembilan. Kalau nak tahu yang ni saya bagi tahu tadi, rumah yang loteng. Loteng Negeri Sembilan. Inilah tadi tangga. Yang Pak Wan cerita loteng ni yang anak dara akan duduk ke atas lah bila ada apa-apa majlis. Dia akan naik ke sini kalau kata ada orang ramai datang rumah tu.
yang bukan orang kata bukan kenduri kendara datang bersahaja je saja kat rumah tu, anak-anak perempuan semua disuruh naik ke atas. Sebab tu anak perempuan dulu orang kata anak perempuan tu mahal. Disebab itulah kiranya adat orang tu dulu digunakan. tak tunjuklah anak perempuan dia. Ya betul. Okey, itu dia sedikit lah tentang apa dekat dalam Rumah Negeri Sembilan ni. Kalau tengok kat Rumah Negeri Sembilan ni, kita ada ni simbolik haiwan Negeri Sembilan. Kerbau. Ada kerbau dalam rumah. Ada kerbau kat dalam ni cantik, yang kepala ya ada. Jadi inilah tadi apa? Simbolik daripada daripada asal usul lah nama betul. Minangkabau tadi. Macamlah kita kenal Minangkabau ni pun tradisi dia daripada Negeri Sembilan. So inilah salah satu simbolik dia. Macam tadi pun Pak Wan dah cerita. Mungkin kalau ada yang baru masuk live ni, kita orang tadi Pak Wan ada bercerita lah sedikit tentang asal usul Negeri Sembilan, asal usul Minangkabau, tentang adat pepatih. Dan sikit seni lah, seni tradisi, seni tarian daripada Negeri Sembilan sendiri. Okey. Korang kalau nak tahulah lebih lanjut apa yang ada dekat dalam Rumah Negeri Sembilan ni, dapur dia macam mana, korang boleh datang kat Mini Malaysia nanti. Betul tak Pak Wan? Kalau apa nak tahu, nak tengok dia punya orang kata reka bentuk rumah ni, boleh datang ke Mini Malaysia Yayasan Ikon Melaka. Kita buka setiap hari. Okey, daripada pukul 9 pagi sehingga 5.30 petang. Betul. Okey, untuk anda setiap hujung minggu kita ada persembahan kebudayaan daripada artis tari Taman Mini Malaysia Yayasan Ikon Melaka pada pukul 11 pagi, 2.30 petang dan pukul 4 petang setiap hari Sabtu dan Ahad. Anda boleh datanglah sini untuk seronok-seronok. Kalau dah habis, kebiasaannya sebelum PKP ni dulu, habis dia persembahan tu kita ada juga lambak dekat sini. Kebanyakan orang datang sini semua suka berjoget lambak. Betul. Kiranya lepas artis-artis tari Mini Malaysia tu menari, bolehlah pengunjung naik sekali atas pentas, berjoget lambak. Betul. Boleh bergambar juga dengan apa penari-penari kita nanti. Betul. So jangan lupa datang ke Mini Malaysia Yayasan Ikon Melaka. Kita ada 13 buah negeri dalam Malaysia yang ada dekat sini. Kita ada Perlis, Kedah, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Sabah Sarawak. Boleh dah datang sini tengok. Betul kan Pak Mbak, kata orang datang ke Mini Malaysia ni umpama kita melancong ke satu negara. Ya betul. Orang kata tak kenal maka dah cinta. Betul. Dah kenal? Datanglah sendiri untuk tahu keunikan dan orang kata keunikan rumah Mini Malaysia yang ada dekat Mini Malaysia Yayasan Ikon Melaka. Okey. Memang tanya boleh explain ada pepatih? Adat pepatih tadi macam tadilah. Adat pepatih tadi Pak Wan ada ceritakanlah tadi sedikitlah pasal adat kandung ibu. Okey, dia adat pepatih ni dia ada orang kata ada 5. Ada 5. Ni saya bagi tahu orang kata sikitlah saya beritahu Sikitlah. Okey. Yang pertama adat pepatih dia tempat kediaman adalah di kawasan ibu isteri. Maksudnya apa-apa nak buat dekat kediaman ibu isteri ni sahaja. So yang lelaki ni nak kata nak buat tempat lain tak boleh lah. Cuma dekat orang kata rumah ibu isteri sahaja. Okey, yang apa keturunan apa tadi Pak Wan ceritakan tentang keturunan ibu. Ibu saja. Betul. Dia memang apa orang kata kalau nak buat apa-apa dekat rumah ibu saja. Tak boleh kat tempat lain. Memang ikut adat je lah. Okey, untuk yang kedua keturunan dikira melalui nasab ibu. Apa-apa orang kata adat ni memang ikut sebelah ibu sahaja. Okey, contoh dia berkahwin berdua. Dia kahwin berdua, yang si isteri ni akan mendapat harta, yang lelaki ni akan dapat pusaka. Maksudnya dekat situ apa yang dikerjakan si suami ni untuk si isteri, semua penat lelah tu dia punya keuntungan akan dapat pada si isteri. Okey, yang seterusnya perkahwinan seperut ataupun sesuku adalah dilarang. Tak boleh lah, ada adat dia memang kata masih lagi diamalkan. Adat kiranya tu sepupu dijaga. Dengan sepupu tu dilarang kahwin lah untuk adat pepatih Negeri Sembilan. Dilarang. Dia bukan bermaksud perkahwinan seperut tu perut dengan perut. Tak. Dia dalam orang kata keturunan dia tak boleh lah, saudara mara memang tak boleh. Dan seterusnya orang luar boleh menjadi ahli sesuatu suku, tetapi dengan orang kata
apa orang cakap ni, dia kena bersumpah setia dengan ahli keluarga tu untuk menjadi dia ahli ketua keluarga untuk sesuatu suku tu. Betul. Okey. Itulah dia sedikit lagi ulangan penerangan Pak Wan tentang adat pepati daripada Negeri Sembilan. So Pak Wan, macam tadi saya cakap kita akan bagi satu soalan. So bolehlah Pak Wan bagi satu soalan tu untuk dijawab oleh mereka yang sedang tengok live ni, supaya yang mana tadi kami akan bagi satu soalan dan siapa yang jawab soalan tu dengan betul, dengan tepat akan dapat satu tiket masuk secara percuma. Okey, soalan dekat saya senang je. Okey, berapa suku kaum yang ada dekat dalam Negeri Sembilan? Yang tadi adat Perpati. Ini suku kaum yang ada dekat Negeri Sembilan. Betul. Macam tadi masa live tadi Pak Wan ada sebut beberapa lah suku yang ada dalam Negeri Sembilan ni. So korang bolehlah jawab dekat ruang komen tu berapa suku yang ada di Negeri Sembilan. Okey. Lepas tu design, ada orang tanya, design rumah ni ikut suku ke Pak Wan? Okey, kalau ikutkan design ni ada yang ikut suku, ada yang ikut orang kata daerah. Dia sebenarnya rumah-rumah ni ikut daerah, dia tak ikut suku lah. Macam tadilah Pak Wan ada sebutkan beberapa daerah lah. Betul. Jempol, Jolobu, Gombau, Jelai, Gombau, Jelebu. Banyak lagi lah. Dia ada 9 orang kata 9 daerah. Bukan 9 daerah. 9 banyak daerah. Banyak jugalah. Terlalu banyak daerah dalam Negeri Sembilan ni. Jadi Pak Wan, macam kita pun dah bersiaran langsung. Ada soalan lagi? Ada orang kata saya ada jual essential oil yang living. Bagaimana saya nak iklankan di Virtual Life MMSCP? Okey, untuk macam ni lah, ada orang tanya, ada penonton yang tanya, ada buat bisnes, ada jual essential oil, essential oil yang living. Kalau macam ada yang nak bekerjasama dengan Mini Malaysia untuk sama-sama lah join dalam live Mini Malaysia, korang boleh WhatsApp dekat nombor 013-313-8686. So nanti kita akan bagi detail, kita akan bincang lah macam mana untuk kita sama-sama untuk bekerjasama lah untuk live kita nanti. Kita boleh masuk dia dekat dalam kita punya segmen yang kita ada. Betul. Macam yang korang tahu, Mini Malaysia kan kita akan bersiaran langsung seminggu 3 kali, iaitu pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Satu hari akan ada 2 segmen Pak Wan. Betul, 2 segmen. Segmen pagi pada pukul 8.30 pagi dan segmen petang pada pukul 2.30 petang. So kiranya untuk minggu ni, petang ni, ini adalah segmen terakhir untuk minggu ni, iaitu segmen budaya dan tradisi. Okey. Untuk korang yang tengok live ni, jangan lupa untuk jawab soalan daripada Pak Wan tadi, iaitu berapakah suku kaum yang ada di Negeri Sembilan. Nama-nama pemenang, nama-nama yang menjawab lah soalan-soalan kami untuk minggu ni, nanti kami akan announce lah esok insyaAllah di Facebook page ataupun IG Mini Malaysia, di sosial media lah, Mini Malaysia ASEAN dan iKroh kan Melaka. Mini Malaysia dan ASEAN, kalau iKroh Melaka tersasul-sasul. Okey. So Pak Wan, terima kasihlah untuk sebersedikit pengetahuan dan ilmu untuk hari ini Pak Wan. Jadi semoga kita berjumpa lagi pada minggu depan, pada hari Jumaat, untuk segmen-segmen yang seterusnya. Okey. Kalau nanti kami akan buka cadangan macam untuk korang pilih lah kat ruang komen. Korang boleh suggest lah korang nak untuk segmen budaya dan tradisi ni, korang nak rumah mana, korang nak tengok budaya rumah, dia. mana yang rumah anda rasa nak lihat, nak tengok tradisi dengan budaya dia. So kita boleh pamerkan masa kita live nanti dalam virtual live MMCP setiap hari Ahad pukul 2.30 petang. Betul. Korang tinggal komen je, komen, nanti kita orang akan decide untuk rumah mana, budaya mana yang kita akan tunjukkan untuk korang. Okey Pak Wan, terima kasih lagi sekali untuk hari ini. Terima kasih untuk yang menonton, untuk yang tengok live ni.
Jadi terima kasih banyak-banyak. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Dah senyum lah kan.